Mekah itu amanah. Jaga harta wakaf itu amanah. Jaga harta anak yatim itu amanah. Tak dinafikan itu amanah. Tetapi di sana ada amanah yang besar. Disebut dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah menyatakan, "Bainama nahnu inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, idh ja'ana a'rabiyyun faqala ya Rasulullah mata as-sa'ah." فمضى رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثه فقال قوم سمع ما قال وكره من قال وقال قوم لم يسمع ما قال ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أين السائل عن الساعة قال هانذا يا رسول الله قال إذا ضيعت الأمانة قال كيف إضاعتها قال إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. Hadis riwayat Imam Bukhari dan juga Imam Muslim riwayatkannya. Maknanya sedang kami berada dalam majlis Nabi SAW ketika Nabi SAW bercakap bersama dengan sahabatnya. Tiba-tiba datang seorang A'rabi, seorang Arab dari kawasan pendalaman yang jauh dari Madinah, yang tidak ada kesempatan untuk belajar, untuk menghadiri majlis ilmu. Dia datang untuk mengetahui berkenaan dengan agama, dan dia tidak tahu adab. Dia masuk ke masjid, terus bertanya, "Wahai Rasulullah, bilakah berlakunya kiamat?" Tiba-tiba Nabi SAW tidak melayan soalannya, meneruskan percakapan. Abu Hurairah menceritakan, ada kalangan kami yang menganggap Rasulullah tidak senang dengan caranya, mendengar soalannya tetapi tidak senang dengan caranya, kerana dia menyoal tidak beradab ketika Nabi SAW berucap. Dan ada yang mengatakan mungkin Rasulullah tidak dengar soalannya kerana khusyuk menyampaikan ucapan. Tiba-tiba Nabi SAW bersabda, "Mana dia orang yang bertanya tentang kiamat?" Lalu dia menjawab, "Ini dia saya, wahai Rasulullah." Jawab Rasulullah SAW, "Apabila dihilangkan amanah." Amanah dihilangkan. Lalu dia bertanya, bagaimana menghilangkan amanah itu? Jawab Nabi SAW, apabila diletakkan al-amru, idza wussida al-amru, apabila diletakkan al-amru, urusan, kepada orang yang bukan ahlinya. Al-amru, urusan yang besar, ialah urusan politik, urusan memerintah negara. Tidakkah Allah Ta'ala berfirman, "Inna Allah ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idha hakamtum bainan nasi an tahkumu bil 'adl. Inna Allah na'imma ya'izukum bih. Inna Allah kana sami'an basira. Ya ayyuhalladzina amanu ati'u Allah wa ati'u ar-rasul wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in fardu ila Allah wal rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairun wa ahsanu ta'wila." Sesungguhnya Allah menyuruh kamu supaya menunaikan amanah kepada orang yang ahli. Dan apabila kamu menghukum, memerintah, mentadbir di kalangan manusia, hendaklah adil. Allah menyuruh kamu dengan ajaran yang sebaik-baiknya. Sesungguhnya Allah itu maha mendengar lagi maha melihat. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasul, dan ulil amri. Allah Ta'ala menyebut al-amri, ulil amri, idza wussidal amru, apabila diserahkan al-amru, ulil amri, orang yang mengendalikan urusan, yang memimpin dan memerintah negara. Taati mereka selagi mereka mentaati Allah dan Rasul.
Jika sekiranya kamu bertelengkah dengan sesuatu perkara, kembalilah kepada Allah dan Rasul. Jika sekiranya kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhirat, itulah penyelesaian yang sebaiknya. Nabi kita Muhammad SAW telah mendirikan sebuah negara yang hebat. Negara yang dibangun di atas asas acuan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Negara yang berjaya memimpin dunia. Yang berjaya mewujudkan kuasa besar dunia yang adil, yang baik untuk seluruh manusia. Yang tidak pernah berlaku sebelum daripadanya. Dan tidak mampu dilakukan oleh kuasa besar dunia selepas daripadanya. Negara yang menegakkan Islam menjadi agama yang berdaulat. Agama yang memerintah, bukan agama yang diperintah. Apabila Islam ditegakkan, bangsa Arab generasi awal Islam yang lahir di tengah padang pasir, di bumi Mekah yang kering kontang, bumi yang tidak ada tamadun, tidak ada asas tamadun, kalangan ummiyin, kalangan buta huruf, dikurniakan kepada Al-Quranul Karim, kitab mukjizat, dibentuk dan ditarbiyah oleh Allah Subhanahu wa taala, melahirkan satu umat yang telah berjaya menjatuhkan dua kuasa besar dunia, Parsi dan Rom, menggerunkan kuasa besar dunia yang lain, China dan India, melenyapkan hujah golongan ahli kitab. Allah Ta'ala menyempurnakan agamanya. Al-yawma ya'isa alladhina kafaru min dinikum fala takhshawhum wakhshawni al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Pada hari ini orang-orang kafir telah berputus asa daripada agama kamu. Mereka tidak boleh lawan Islam. Mereka kalah dengan Islam. Maka jangan kamu takut kepada mereka. Takutlah kepada aku, Allah. Pada hari ini telah aku sempurnakan bagi kamu agama kamu. Dan telah aku cukupkan untuk kamu nikmat aku. Dan telah aku redha Islam menjadi agama kamu. Pikir-pikir kalah. Ketika pemimpin-pemimpin Quraisy takut untuk menerima Islam. Kalangan bangsawan gerun untuk menerima Islam. Kalangan golongan ahli kitab yang tahu kitab tidak berani menerima Islam. Wa qalu inna tabi'il huda ma'aka nutakhassaf min ardina. Awalam numakkin lahum haraman aminan yujba ilaihi samaratu kulli syai' rizqan min laduna. Dan mereka berkata, jika sekiranya kami ikut petunjuk Islam yang kamu bawa, wahai Muhammad, nescaya Mekah akan dijahanamkan. Mekah akan diserang. Habislah Mekah ini. Adakah mereka tidak sedar Allah yang meletakkan mereka di bumi Mekah yang kering kontang, dibawa kepada mereka segala buahan-buahan yang datang dari seluruh pelosok dunia? Mereka tidak paham. Allah meletakkan satu strategi yang menakjubkan. Meletakkan bumi Mekah rihlatas syita'i was saif, pengembaraan di waktu sejuk dan waktu panas. Mekah menjadi pusat dagangan, pusat ekonomi, pusat politik dan pusat agama. Menghubungkan di antara Syam